Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz Arab, kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 6 bersama Ustaz Muhammad Salimi bin Ahmad. Jadi masing-masing kamu boleh buka buku teks kamu masing-masing yang ada di rumah, buku teks kamu, buku teks pendidikan Islam tahun 6 kamu boleh buka. Dan kamu boleh buka pada muka surat 69. Hari ini kita akan belajar akidah yang tajuk dia tentang sifat Allah Sama'. Pernah dengar tak? Sifat Allah Sama'. Bagus, ada yang pernah dengar. Sifat Sama' adalah sifat yang wajib kita ketahui. Sifat Allah ada berapa yang wajib kita ketahui? Sifat Allah yang wajib kita ketahui ada 20. Jadi salah satu dia yang hari ini kita akan belajar adalah Sama'. Cuba sebut. Sama'. Sin, Mim, Ain. Sama'. Jadi kita nak tahu hari ini apakah yang dikatakan Sama' tu. Jom kita sama-sama belajar hari ini. Sebelum kita pergi ke pelajaran kita tengok dulu apakah objektif yang kamu akan dapat di akhir pembelajaran nanti. Objektif yang kamu akan dapat nanti murid akan dapat menyebut pengertian sama' dan hukum beriman dengan sifat sama' Allah. Yang kedua, murid akan dapat membaca dalil naqli dan menerangkan dalil akli Allah bersifat sama'. Yang ketiga, menyebut kesan meyakini Allah bersifat sama'. Okey, mari kita tengok seterusnya. Ustaz nak tanya dan Ustaz nak suruh kamu perhatikan betul-betul gambar yang terdapat di dalam video ini ataupun yang ada di dalam buku kamu. Cuba kamu tengok gambar ni. Jadi gambar yang pertama ni, kamu tengok gambar pertama, yang kedua, ketiga dan keempat. Okay, jadi Ustaz nak tanya, Ustaz nak kamu fikirkan apakah maksud yang tersirat dalam gambar ni. Okey, gambar ni menerangkan tentang apa? Seorang budak perempuan duduk di bus stop, dia sedang berzikir, disebut subhanallah, subhanallah. Manakala gambar yang kedua, gambar orang sedang berkumpul mengaji. Mari kita baca surah Al-Baqarah bersama-sama. Dan gambar yang ketiga, ada 3 orang perempuan ni, yang 2 orang ni sedang bercakap-cakap, berbisik-bisik. Apa yang dia kata? Jangan kawan dengan dia. Dia bisik kat kawan dia. Biasa akan terjadilah pada kita kan, kat sekolah. Tak tahulah siapa. Okey, gambar yang ketiga, dia duduk lepas solat ni, dia minta, ya Allah ampunkan segala dosaku. Okey, apakah kaitan gambar-gambar ni dengan tajuk yang kita akan belajar hari ini? Siapa yang boleh jawab? Okey, jadi gambar yang pertama, gambar seorang budak dia duduk seorang-seorang sambil dia berzikir. Dia berzikir ni kuat ke perlahan? Biasa orang berzikir ni perlahan. Jadi berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi dapat pahala di zikir. Okay, jadi setiap kataan yang dizikir tu untuk siapa? Dia berzikir kepada Allah. Dia sebut subhanallah, maha suci Allah. Jadi bila dia berzikir tu, Allah dengar tak? Orang lain tak dengar, tapi Allah boleh dengar tak? Dia berzikir dalam keadaan perlahan. Jadi Allah boleh dengar dia berzikir tu. Okay, gambar yang kedua pula, gambar orang sedang belajar. Yang mengaji ni, mengaji ramai-ramai. Jadi bila kita mengaji ramai-ramai ni, kita boleh dengar lah kawan-kawan kita ni mengaji sebab kita berada di dekat, kita mengaji ramai-ramai. Seorang mengaji kita dengar, jadi kita boleh dengar ramai-ramai. Dan gambar yang ketiga ni, gambar dia bercakap, berbisik-bisik dengan kawan dia. Apa yang dia kata kawan dia ni, yang seorang ni tak boleh dengar sebab dia duduk jauh sangat. Dia duduk jauh, jadi kawan yang sebelah ni boleh dengar sebab dia duduk dekat dengan kawan dia. Jadi kawan dia ni seorang je boleh dengar, yang seorang lagi tak boleh dengar apa yang dibisikkan oleh kawan dia. Okey, seterusnya gambar yang ketiga, orang ni duduk dalam keadaan tengok jam ni nampak macam waktu pagi kot. Waktu tengah pagi dia bangun tahajud lah, sebelum subuh tu. Dia bangun seorang-seorang, dia minta doa, ya Allah ampunkan segala dosaku. Siapa yang dengar dia cakap seorang-seorang tu? Mana ada orang boleh dengar? Melainkan Allah saja yang boleh dengar. Okey, jadi gambar-gambar ni ada kaitan dengan pelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang sifat sama Allah. Jadi kita tengok seterusnya. Kita nak tengok apakah maksud sifat sama Allah. Okey, jom kita baca sama-sama ya.
Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan, seperti bisikan hati manusia. Jadi maksud dia, Allah boleh dengar setiap satu apa yang kita cakap, apa yang berlaku di dalam kehidupan kita seharian. Sama ada kita bercakap secara kuat ataupun perlahan, ataupun kita bercakap jauh ataupun dekat. Allah boleh dengar walaupun kita berkata-kata dalam hati saja. Tapi Allah Maha mendengar. Itulah maksud sifat sama. Apa sifat sama? Allah Maha mendengar setiap sesuatu. Tak kiralah perlahan ke, kuat ke, jauh ke, dekat, semua Allah dengar. Dan Allah boleh faham dan Allah boleh mengetahui apa makhluk dia cakap. Kalau bahasa kita cakap bahasa Melayu, Allah boleh faham, Allah boleh dengar. Kalau bahasa Inggeris, Allah boleh faham dan Allah boleh dengar. Dan bagai-bagai bahasa lagi, Allah boleh mendengar dan Allah akan faham. Jadi sebab tu Allah bersifat sama. Allah Maha mendengar. Okey, faham? Okey, seterusnya. Pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya, kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Maksudnya Allah ni memiliki sifat kesempurnaan. Allah boleh mendengar setiap makhluk dia. Berbeza dengan makhluk dia, berbeza dengan kita manusia. Manusia mendengar melalui menggunakan deria, manakala Allah tak menggunakan apa-apa alat bantuan. Contoh, kalau kita nak bercakap, pendengaran manusia ni, kalau kita nak bercakap, kalau kita keluarkan suara, orang dekat-dekat boleh dengar. Tapi jiran kita tak boleh dengar. Kita boleh dengar tak percakapan jiran kita yang duduk di sebelah rumah kita ni? Tak boleh. Jadi kita boleh dengar orang yang ada di sekitar kita saja. Macam tu juga tadi gambar tadi, yang waktu dia mengaji dia ramai-ramai tadi kan, dia boleh dengar kawan dia mengaji. Kalau duduk jauh sikit, dia tak boleh dengar. Sama juga macam orang azan. Bila azan, dia memerlukan speaker dan mic. Kalau tak menggunakan speaker, orang yang taman tu tak boleh dengar azan tu. Jadi kita perlu menggunakan alat bantuan, barulah kita boleh dengar. Manakala Allah tak perlukan apa-apa bantuan, sebab Allah itu Maha mendengar. Itu perbezaan pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Sebab Allah tu Maha sempurna, Allah Maha mendengar. Okey, boleh. Seterusnya kita tengok hukum beriman dengan sifat sama Allah. Kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Jadi hukum beriman dengan sifat sama Allah adalah wajib. Allah Maha mendengar akan setiap sesuatu. Sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Kita kena sentiasa jaga percakapan kita walaupun kita berkata-kata dalam hati, kerana Allah boleh mendengar. Allah Maha mendengar akan setiap ungkapan dan percakapan kita walaupun kita berkata di dalam hati. Nilai dia, banyakkan berdoa untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Seterusnya, dalil nakli Allah bersifat sama. Dalil nakli ni maksudnya bukti yang menunjukkan Allah itu bersifat sama daripada Al-Quran. Okey, kita baca sama-sama. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu sami'un alim. Surah Al-Baqarah ayat ke-224. Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Jadi dalam Al-Quran pun dah sebut Allah tu Maha mendengar dan Allah mengetahui apa yang berlaku terhadap makhluk dia. Okey, seterusnya kita tengok pula dalil akli Allah bersifat sama. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Jadi maksud dia, Allah tu takkan sama sekali sama dengan makhluk dia. Sebab apa? Sebab Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Jadi manusia ni, kita ni, makhluk ni lemah. Macam tadi Ustaz dah bagi tahu.
Pendengaran kita ni terbatas, kita tak boleh dengar benda-benda yang perlahan, benda yang bisikkan hati kita tak boleh dengar. Manakala Allah, mustahil bagi Allah bersifat lemah dan kekurangan. Sebab dia maha mendengar. Itu dalil akli dia. Okey, seterusnya kita tengok kesan meyakini Allah bersifat sama. Apa kesan-kesan kalau kita yakin Allah tu bersifat sama? Okey, yang pertama, kita akan menjaga pertuturan dan bisikan hati. Kita akan sentiasa, bila kita yakin Allah tu bersifat sama, kita akan jaga hati kita. Jadi cara kita nak jaga hati kita, kita sentiasa beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Contoh gambar ni, cikgu pesan jangan merungut walaupun dalam hati. Mungkin kerja dia banyak sangat macam sekarang ni lah. Kamu ada banyak kerja dengan nak buka internet lagi, dengan nak buka handset lagi, macam-macam lah kan. Lepas tu kerja yang lain tak siap lagi. Jadi jangan merungut. Sentiasa jaga percakapan kita, sentiasa ingat Allah. Kalau rasa macam rasa nak merungut je, rasa nak marah ke, kita cepat-cepat istighfar. Astaghfirullahalazim. Okey. Yang kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Sebab Allah tempat kita bergantung. Setelah kita berusaha, kita berserah kepada Allah dan kita banyak berdoa kepada Allah. Itu antara kesan kita beriman dengan sifat sama. Contoh gambar ni, ya Allah mudahkan segala urusanku. Okay, tanda orang-orang yang ciri-ciri orang yang beriman ni, kalau dalam Ibnu Katsir, ulama Ibnu Katsir mengatakan ciri-ciri orang yang beriman, salah satu dia, apa-apa perkara dia mulakan dengan doa. Contoh nak naik kenderaan pun dimulakan dengan doa. Nak masuk tandas dimulakan dengan doa. Nak makan dimulakan dengan doa. Itu adalah ciri-ciri orang ahli syurga. Jadi kalau kita nak masuk ke syurga, kita kena ada ciri-ciri ni. Sentiasa ingat Allah dan berdoa kepada Allah. Okey, seterusnya yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan kita. Jadi lazimi mulut kita, basahi lidah kita dengan zikir dan sentiasa membaca Al-Quran. Ini adalah kesan orang yang meyakini sifat sama. Okey, yang keempat, menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Bila kita beriman dengan sifat sama ni, kita akan dijauhi dengan perkara-perkara yang maksiat. Maksiat apa? Maksiat mulut kita. Mulut ni pun ada maksiat juga. Cakap benda-benda tak elok, suka mengumpat, fitnah orang. Jadi itu adalah maksiat mulut. Jadi mulut ni kena jaga elok. Sebab ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka disebabkan mulut. Mulut dia tak jaga elok, dia termasuk dalam api neraka. Jadi kita jauhilah perkara-perkara maksiat mulut ni. Yang kelima, kesan meyakini Allah bersifat sama, hidup diberkati Allah. Okey, apa maksud hidup diberkati Allah? Hidup diberkati Allah maksud dia Allah suka, Allah sayang, Allah redha kepada kita. Bila hidup kita diberkati Allah, segala urusan yang kita lakukan Allah akan mudahkan. Maksud dia, walaupun kita ni biasa-biasa je, hidup kita ni tak adalah kaya mana, kita ni hidup bahagia. Sebab tanda orang yang bahagia itu bukan terletak pada kekayaan, bukan kepada kemewahan seseorang tu, tapi kebahagiaan seseorang tu terletak pada keredaan dan keberkatan Allah. Bila Allah berkat hidup dia, walaupun dia punya kehidupan ni biasa-biasa je, tak ada mewah mana, tapi bila Allah berkat, dia rasa cukup. Itu masuk berkat. Jadi bila dia berkat ni, hidup dia tu senang. Berbanding orang yang walaupun dia hidup mewah, duit dia banyak, tapi kalau hidup dia Allah tak berkat, ada je masalah yang berlaku pada dia. Hidup dia tu tak tenang sebab Allah tak berkati hidup dia. Jadi kalau boleh kita nak hidup kita ni Allah sentiasa berkati. Sebab kita nak bila Allah berkat, bila Allah redha, bila Allah sayang kat kita, tempat kita nanti di akhirat nanti di mana? Tempat kita nanti Allah akan masukkan ke dalam syurga, insya-Allah. Jadi setakat tu saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu saya nak tanya sikit, ulang kaji sikit. Okey, Ustaz nak tanya, apakah maksud sama? Siapa boleh ingat? Okey, bagus ada yang ingat. Okey, sama Allah adalah Allah Maha mendengar akan setiap sesuatu. Jadi hingga kita bertemu lagi, Ustaz akan bagi latihan lepas ni. InsyaAllah hingga kita bertemu lagi di lain hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.